Diceritakan bahawa seorang lelaki tidak pernah membaca selawat kepada Nabi. Ada seorang lelaki tak pernah baca selawat kepada Nabi. Pada satu malam dia bermimpi melihat Nabi SAW. Baginda tidak menolehnya. Kan? Dia memandang, dia nampak Nabi. Nabi baik tak reti, Nabi pandang tempat lain. Dia pun heran. Dia kata, wahai Rasulullah, apakah engkau marah kepadaku? Maka jawab Rasulullah, tidak. Lelaki itu bertanya lagi, mengapa engkau tidak memandangku? Maka jawab Rasulullah pada ketika itu, sesungguhnya aku tidak kenal akan engkau. Macam mana pula kau tak kenal akan aku? Macam mana pula kau tak kenal akan aku? Dengan tahap para ulama menyatakan bahawa engkau mengenali umatmu lebih daripada kau mengenali ibu bapamu sendiri. Macam mana pula kau tak kenal? Ulama-ulama semua sebut kau kenal umat kau lebih daripada kau kenal mak ayah kau. Maka kau menjawab, mereka benar. Cuma aku tidak kenal akan engkau kerana engkau tidak pernah berselawat kepadaku. Bila sebut macam tu, terkejutlah dia. Bila dia terjaga, menangislah. Maka semenjak daripada itu, dia mewajibkan dirinya berselawat tak kurang 100 kali sehari kepada Nabi. Bila dia mewajibkan diri dia tu, selang beberapa kali, selang beberapa hari, beberapa minggu, tiba-tiba dia mimpi balik semula. Kali ni bertemu dengan Nabi. Nabi cakap apa? Sesungguhnya kali ini aku sudah kenal akan engkau. Makna dengan selawat tu, cerita tadi tu, kita kata sayang Nabi, kita kata kita suka benar lah ikut. Tapi masalahnya dengan tahap kita kadang-kadang sunnah Nabi pun borek nak buat. Ya baru lagi ni tengah mood Syawal lagi ni. Mana 100 pejabat lah, tak habis-habis menterdarah lagi. Makan tak habis-habis. Hari ni ada ni. Tahun lepas paling teruk tahun lepas. Tahun lepas dah habis sebulan ada ni tu. Tak cukup sebulan Syawal ni ke sana. La ilaha illallah. Masa bila lah penceramah tu nak puasa, macam tu lah ayat kan. Tak dapat nak puasa, pergi makan tu lah. Kadang-kadang jadi macam tu lah keadaan, alasan. Makan. Kan? Tapi sedangkan kita ni puasa sunat. Puasa sunat tu makna sunnah Nabi buat. Benda tu tak wajib dah, tapi sunnah Nabi, tanda kita sayang Nabi, kita hidupkan sunnah Nabi. Kita jangan lupa bulan puasa itu, target kita la'allakum tattaqun, nak jadi orang bertakwa. Apa kayu ukur? Kayu ukur apa yang kita buat bulan puasa tu sampai raya masih buat lagi. Cuma tarawih tak buat lagi lah. Maksud sembahyang sunat dia buat, dia pun buat lagi sembahyang sunat. Tak kira lah sunat apa pun. Dia mengaji itu bulan puasa. Ni apa ngaji ada lagi. Kan? Sembahyang wajib tak tinggal. Bulan puasa punya baik Zuhur, Asar mau jaga. Sampailah Syawal ni masih lagi jaga. Rajin sedekah bulan puasa. Sampai ni pun rajin lagi sedekah. Nampak? Rajin bagi orang makan, masih lagi rajin bagi orang makan. Nampak? Macam tu keadaan Bolamah lambut dia bulan puasa sebab tak terdaya nak marah orang. Bulan puasa dah makan mula dia nak membaham orang. Pahala. Sabar dia. Tu. Jadi puasa tak dapat nak buat puasa wajib. Dia dah habis masa. Sekarang ni puasa sunat. Boleh tak? Pun tak boleh. Puasa 6. Boleh tak? Puasa 6. Ada yang terlangsung tak sampai buat dah. Tahun depan nampak kok ada. Kan? Tak dapat buat puasa Isnin Khamis. Kan? Nabi sebut faman ahya bisunnati faqad ahabbani. Nabi sebut barang siapa menghidupkan satu sunnahku maka dia sayangkan aku, dan barang siapa yang sayangkan aku akan bersama-sama dengan aku di dalam syurga. Kan? Tak dapat buat semua, jangan tinggal semua. Sebab Nabi sebut faman ahya, barang siapa menghidupkan satu sunnahku. Faman ahya bisunnati, bukan Nabi barang siapa yang menghidupkan semua sunnahku, tak. Nabi sebut barang siapa menghidupkan satu sunnahku. Cuba pegang satu benda yang paling senang kita boleh buat. Kalau menterdarah lah. Makan buah tamar. Kan? Buah kurma, tak kisahlah buah kurma apa pun, yang penting buah tamar. Kita tu makan buah tamar ni
sunnah Nabi. Kita memakanlah buah tamar. Nabi amal makan 3 biji, 7 biji, kita bukan amal lah. Malah ada satu hadis Nabi kata, barang siapa yang mengamalkan 7 biji buah tamar setiap hari, akan dijauhkan daripadanya penyakit keracunan. Kan? Tak habis-habis roti canai. Habis mulalah roti tolu, roti topuk kan. Roti topuk lah macam ni. Kan elok masin roti tu. Diisi celah tiap ni pegang topuk. Kita pun sedap betul, tak ada banding tu. Memanglah. Kan? Saya tak cakap sini tu, tempat lain. Kan? Jadi makna kata ruti tak habis. Sunnah Nabi tak diamal dah. Ruti tak pernah tinggal. Apa kata kita lazim man pula? Puasa Isnin Khamis tak dapat baik kedua-dua baik satu pilih. Hari Khamis banyak bona kojo baik ambil Isnin. Isnin senang puasa. Hari Khamis kojo banyak daripada siang sampai malam. Sebab malam tu payah nak konsentrate kepada baca Yasin. Jangan ingat ikan bukan tau. Saya sebut baca Yasin. Dah mula terangkit koning orang perempuan. Terkan jadi makna itu dah. Kita menghidupkan sunnah Nabi. Kemudian waktu yang lelaki tadi tiba-tiba dia yang dia mewajibkan diri dia 100 kali sehari tu kan, bila dia jumpa Nabi sebut, sekarang aku telah kenal akan engkau dan aku syafaati engkau. Iaitu kerana cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasulullah SAW mengajak Ka'ab bin Ashraf beserta sahabatnya masuk Islam, mereka berkata, kami ini sebagai putera-putera Allah, tentu kami lebih menyintai Allah. Kerana Allah berfirman kepada Nabi-Nya, katakanlah, jika kamu mengasihi Allah, ikutlah aku, nescaya Allah akan mengasihi kamu dan mengampuni dosamu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Tanda menyintai Allah adalah mengikuti perintah-perintahnya, mendahulukan taat kepadanya, mencari redha-Nya. Adapun cinta Allah kepada hamba-Nya mukmin berarti memuji mereka, memberi pahala kepada mereka, mengampuni mereka serta memberi nikmat kepada mereka dengan rahmat, penjagaan dan taufiknya, bagi kekuatan kepada kita. Barang siapa mengaku 4 hal tanpa bukti 4 hal, pengakuannya adalah dusta. Barang siapa yang mengaku 4 hal tanpa bukti 4 hal, maka pengakuannya adalah dusta. Dia mengaku ompek tanpa ada bukti ompek. Tanpa bukti ompek, maka dia adalah dusta. Apakah dia? Siapa yang mengaku cinta Nabi SAW namun tidak menyukai ulama dan fuqara, maka pengakuannya tidak benar. Satu. Lalu barang siapa mengaku takut akan pengakuannya tidak benar, barang siapa mengaku takut akan neraka tetapi tidak meninggalkan maksiat, tanda dia dusta. Dia kata dia takut neraka tapi maksiat selamba. Dan tak buat maksiat, dia fikir maksiat tu zina je. Urut refleksologi tak masuk tu. Tu tak apa dah, dia raba-raba belakang je. Tak, sama je. Kan? Suruh bini kita urut. Ngado cari Thailand tu baik apa? Kan? Tak boleh tahan ustaz, pakaiannya seksi. Suruh bini kita pakai sebiji macam Thailand tu. Apa susah? Kan? Balik kan macam tu pakai. Dah tak pergi ke masjid dah lepas tu. Kan? Barang siapa mengaku cinta kepada Allah padahal dia mengeluh ketika ditimpa bala, maka pengakuannya adalah bohong. Barang siapa mengaku cinta syurga namun tidak taat, jelas dia bohong. Tak Dia ngaku, dia kata dia cinta syurga, dia nak masuk syurga, tapi dia tak taat, bohong. Dia ngaku cinta Nabi tapi tak suka pada ulama-ulama dan fuqara, bohong. Dia takut neraka, dia kata dia takut neraka tapi tak tinggalkan maksiat, bohong. Dan kemudian dia kata dia mengaku cinta kepada Allah tetapi mengeluh bila ditimpa bala, maka jelas pengakuannya juga adalah bohong. Sebab kita tahu tu sebab bila ada bala menimpa, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Dia accident, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Dia belum matilah tu. Orang kita ni tak boleh pula sebut innalillah tu kira mati je. Kan? Tapi janganlah marah dia. Kan? Kita ni innalillah ni maksudnya daripada Allah, datang kepada Allah, kita kembali macam tu ya. Jadi maknanya kalau dalam kes accident pun kena faham
Makna dia accident tu pun dengan izin Allah. Allah yang bagi sakit itu kat dia, jatuh tu kat dia. Mudah-mudahan Allah jugalah yang menyembuhkan dia. Faham? Faham. Macam tu lah tahu. Inna lillahi wa inna raji'un. Dia belum mati lilah, bangang tu simpan sikit. Kita cakap tu kan. Jangan macam tu kasar mana tu. Bangang jangan tunjuk kat orang tu. Tak. Kan? Yalah kita pun mula-mula lu tak tahu ya, kan?